TV KPM. Didik TV KPM. Satu, dua, tiga, empat, sapu jari dengan cat. 5, 6, 7, 8, guna jari untuk capai. Ca, 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 pan, 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 ca, 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 pan, pan, pan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, capai. 1, 2, 3, 4, sapu jari dengan cat. 5, 6, 7, 8, guna jari untuk capai. Ca, 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 pan, 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 ca, 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 pan, pan, pan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, capai. Yeay, itu dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. 1, 2, 3, 4, capan. Okey, bersama dengan Mira, Cikgu Yusliza Yaakob. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar, Cikgu? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, kepada anda di rumah, kembali kita di Mahir, di mana pada petang ini, di jam kedua, kita nak belajar pendidikan seni visual dan topiknya ialah capan kebun bunga tulip. Betul, Mira. Bunga tulip, selalu bunga tulip ni ada dekat Holland kan, dekat Turki. Kita bawa hari ni ke sini. Kita bawa hari ni ke sini, Cikgu. Okey, Cikgu Yusliza, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu sedikit. Silakan, Cikgu. Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Yusliza binti Yaakob dari SK Sungai Pusu, Gombak. Wah, Gombak. Okey, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, saya tanya juga pada Cikgu kan, capai ni apa semua ni kan? Tapi saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu. Okey, dan saya pula. Baik. Okey. Sekarang ni pun dah keluar kes juga di mana hari ini negara kita melaporkan kes sebanyak 7,105 kes positif baharu. Jadi kat sini Amira ingin ingatkan lagi sekali kepada anda di rumah semua untuk sentiasa jaga diri, kekalkan jarak, jangan berada di tempat yang sesak dan yang paling penting sekali kalau nak keluar pakai pelitup muka ataupun double face mask kan, Cikgu. Sekarang kita pakai 2 pula untuk perlindungan yang maksimum. Okey, Cikgu Yusliza. Capan kebun bunga tulip. Apa sebenarnya tu, Cikgu? Kita nak belajar hari ini, Cikgu. Silakan. Okey, Mira, hari ni kita nak buat capan. Okey, kalau semua nak tahu, capan ialah satu proses mengecap sesuatu objek yang berjalinan pada sesuatu permukaan yang lain. Mengecap lah Ya, maksudnya. kita main cap-cap. Oh, itu maksud capan tu. Maksudnya capan ni teknik juga. Ya, betul. Antara salah satu teknik kita mengecap. Dan yang dekat atas meja ni, Cikgu, yang ada banyak-banyak ni antara contoh-contoh capan lah, Cikgu. Ya, betul. Antara contoh-contoh yang kita dah hasilkan capan. Okey, ini anak murid Cikgu buat sendiri. Ya, betul. Wah, Ada hebatnya. yang saya buat, ada yang anak murid buat. Ini anak murid Cikgu dari SK Sungai Pusu. lah ni. Gombak, ya. Okey, baik. Dan saya tanya Cikgu juga, apa bahan yang kita nak buat kalau kita nak buat capan ni? Maksudnya kita kena guna watercolour ke? Betul, Mira. Kita akan gunakan kertas lukisan, warna air, berus lukisan dan juga alat dan bahan yang sesuai untuk kita hasilkan capan. Wow, kena ada kertas lukisan. Kalau bahan-bahan dia pula, kalau dulu saya kan, Cikgu, waktu saya dulu, saya guna bawang, berair, mata nak chop tu kan. Betul. Sebenarnya itulah dia capan. Kita tak ulah objek yang kita gunakan. Apa sahaja bahan dan objek yang kita gunakan, kita hanya alihkan sahaja, kita cap sahaja, dia akan jadi objek. Hasil dia sama dengan objek yang kita cap itu. Kalau masuk cap dengan tekap tu sama ke lain, Cikgu? Lain. Kalau capan, kita akan image yang terhasil tu bergantung sepenuhnya pada objek yang kita gunakan. Tapi kalau cetakan, kita kena buat blok tu. Okey, contohnya kalau macam kita gunakan ubi kentang. Kita kena bentukkan dulu ubi kentang tu sampai mana kita corak yang kita nak hasilkan, kemudian baru kita cap.
itu kita namakan cetakan. Tapi kalau capan, contohnya kita bawang kan, kita potong saja bawang tu, sapukan warna air dan terus cap. Itu bezanya. Oh. Maksudnya imej yang terhasil bergantung sepenuhnya pada objek yang kita gunakan. Oh, faham. Itu lepas tu bergantung pada kreativiti murid-murid lah. Ya, betul. Kita boleh fikir corak apa yang kita hasilkan. So, corak tu adalah corak yang terancang. Kita dah fikir dah, kita nak buat apa, kita dah agak dah. Kat mana kita nak cap, kat mana kita dah boleh susun siap-siap. Okey. Dan kejap lagi kita nak buat aktiviti juga dengan cikgu. Kan cikgu, betul. kita nak main cap ni nanti, Betul. kan? Kita nak sediakan bahan-bahan. Mungkin cikgu boleh cerita sikit bahan apa yang kita nak gunakan supaya mereka boleh prepare juga? Okey, kita akan gunakan bahan alam semula jadi dan juga bahan buatan manusia. Baik. Okey, untuk alam semula jadi, murid-murid boleh bersedia dengan daun. Okey. Dan untuk buatan manusia, kita akan pakai tali dan juga Kertas warna? ya, kertas lukisan, warna air dan juga yang paling penting kita nak pakai garpu. Garpu? Ya, daripada garpu tu kita akan hasilkan bunga tulip. Okey, itu confirm semua orang ada kat rumah tu kan, nak buat Betul. bunga tulip ni. Betul. Okey, jadi adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika sambil-sambil nak cari bahan-bahan tu. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Okey cikgu, kita dah sediakan bahan-bahannya. Mereka pun dah ada bahan-bahan juga di rumah. Jadi mungkin macam mana cikgu, kita dah nak mula kita punya eksperimen pula, kita punya lukisan belum? Boleh? Kita kena perkenalkan dulu. Boleh. Apa dia capan? Macam mana kita nak hasilkan capan? Apa alat dan bahan yang kita nak gunakan untuk hasilkan capan? Okey, sebelum tu kalau kita tengok capan, kita kena tengok unsur sendi yang ada. Okey, unsur sendi yang ada adalah jalinan. Okey, untuk pengetahuan semua, jalinan terbahagi kepada dua. Ada dua jalinan, iaitu jalinan tampak dan juga jalinan sentuh. Okey, apa itu jalinan tampak? Apa itu jalinan sentuh? Okey. Misal contohnya ni pembalut buku. Okey, pembalut hadiah, pembalut buku ni. Mira nampak tak? Kertas ni ada jalinan, ada garisan tebal. Okey, ada garisan nipis, ada garisan putus-putus. Betul. Okey, betul Mira boleh nampak kan? Boleh cikgu. Tapi bila Mira sentuh, Mira tak rasa kan? Oh, ya betul. Okey, Mira tak rasa pun jalinan yang ada. Ya, Mira takkan rasa jalinan yang ada. Ini dinamakan jalinan tampak. Pandai. Okey. Selain daripada kertas ni, kadang-kadang kita boleh nampak corak dekat marmar. Kita ada nampak kan? Ada corak lah. Tapi bila kita sentuh, tak rasa. Okey, itulah jalinan tampak. Okey. Untuk jalinan sentuh pula, kita boleh pegang. Okey, macam contohnya ni apa ni Mira? Span. Ya, betul. Bila kita tengok, kita nampak kan? Nampak. Tapi bila kita pegang, memang kita akan rasa. Okey, ini beza dia dan ini namakan jalinan sentuh. Yeah. Kalau macam alas meja kita ni cikgu? Ni kita nampak kan? Ini kita cetak dia. Okey, sebab kita cetak dia sebab kita dah bentukkan dia. Kita dah bentukkan dia kepada segitiga dan kita cetak dia. Itu berbeza dengan capan. Kalau capan, kita tengok ni contohnya limau. Kita potong sahaja lemon ni, okey, kita potong sahaja dan kemudian kita akan cap. Jadi objek yang terhasil ni bergantung sepenuhnya pada objek yang kita gunakan. Okey, kita tak boleh langsung tukar objek itu. Berapa banyak garisan yang ada, itulah yang akan terhasil. Jangan potong-potong ya. Ya, betul. Tak boleh diolah. Ya, betul. Tak boleh diolah, tak boleh diukir. Apa yang jadi, itulah dia yang terhasil. Okey, faham. Itu tentang cikgu dah terangkan tentang jalinan tampak, jalinan sentuh. Ya. Bagaimana pula saya baca capan ni ada berbeza, ada dua jenis pula cikgu, betul ke? Betul. Capan kita boleh gunakan terdapat dua jenis antara capan yang menggunakan alam semula jadi dengan objek ciptaan manusia. Okey, macam alam semula jadi, kita boleh tengok apa sahaja yang ada jalinan, kita boleh ni. Misal contohnya kan ni sawi. Okey, Mira boleh tengok kan? Kita warnakan sahaja, kemudian kita cap.
dia akan terhasil. Apa sahaja yang Mira rasa, contohnya ni peria. Okey, peria ni warnakan sahaja, kemudian kita chop. Apa sahaja yang ada. Macam contohnya bendi, okey, daun. Okey, ada lemon ni, kita boleh tengok apa sahaja untuk kita jadikan capan. Okey, mungkin cikgu boleh tunjuk sikit yang peria tadi tu dekat kamera macam mana kan? Nak potong dia tak tahu. Ya, potong tengah sahaja, mudah sahaja. Kita tak payah olah, kita potong sahaja dua. Okey, permukaan yang ada ni yang akan hasilkan corak capan. Yang okey. kita tengok macam mana tadi? Oh, macam tu. Kan peria ni kan satu ni kan, kita potong sahaja dua. Macam tu juga dengan bendi. Bendi kita boleh potong sahaja, kemudian kita akan cap. Okey, baik. Dan kalau adik-adik yang kat rumah mesti tahulah ni Ya, betul. kan. Kalau tak tahu maksudnya dia tak makan sayur. Dia kena tu. Okey, ini dipanggil sebagai capan organik. Ya, betul. Capan menggunakan alam semula jadi. Okey, yang ni pula capan menggunakan objek buatan manusia. Okey, macam ni kan. Sponge ni, kalau kita sapu je warna, kemudian kita cap. Okey, kita cap, dia akan terhasil lah corak yang kita ni kan. Okey, macam ni pun sama. Apa ni Mira? Putik kapas aja. Ya, betul. Putik kapas kan. Putik kapas ni kita ambil, okey, kita ambil kemudian kita chop sahaja. Dan dia akan terhasilnya capan. Wow. Okey, banyak lagi objek lain. Okey, tali. Okey, kadang-kadang apa yang kita pakai? Okey, objek ciptaan manusia. Tapak kasut kita boleh. Apa sahaja yang kita pegang, kita rasa ada jalinan, kita memang boleh hasilkan capan. Macam apron. Betul? Tapak tangan kita kan ada garisan, betul? Bila kita sapukan warna air, kita chop, kita akan nampak garisan dan kita tak boleh tukar pun garisan yang ada dekat tapak tangan kita ni kan. Jadi itulah dia objek yang kita chop tu yang akan hasilkan capan. Tangan pun termasuk juga. Ya, cikgu? betul. Kalau apa tangan, sahaja yang kalau ada tangan ni jalinan. dia termasuk dalam capan organik ke? Capan alam semula jadilah yang kita ciptaan Allah kan. Bezalah dengan yang manusia cipta. Okey. Dan kat sini cikgu saya nampak contoh yang cikgu dah sediakan kebanyakannya ialah sayur-sayuran, buah-buahan kan cikgu. Macam mana pula kalau contoh kan nak ambil batu lah, chop pakai batu kan jadi ke boleh ke? Boleh. Memang boleh sangat Mira. Nanti Mira boleh cuba dekat rumah. Ambil sahaja batu. Warnakan, kemudian kita cap. Kita akan nampak corak yang terhasil. Okey, ada berbeza-beza. Tapak kasut boleh Mira? Baik. Tapi kalau macam nak buat satu capan yang cantik, macam contoh gambar dekat depan ni kan cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa bahan yang terbaik untuk kita gunakan? Sebenarnya kita tengok apa bahan yang kita nak guna. Apa bahan yang ada dan juga mudah untuk kita gunakan. Okey? Sebab ini seni untuk tahun 1, jadi kita boleh pilih apa yang sesuai. Apa sahaja yang dekat rumah. Okey? Misal contohnya Mira boleh tengok. Gambar apa Mira? Gambar pokok. Gambar pokok. Cantiknya. Mudah sahaja kan? Kita lukis sahaja pokok, kemudian kita cap. Okey, kita cap terus hasilkan pokok. Okey, cuba Mira teka. Saya pakai apa tu? Kejap. Sebab dia ada je dekat depan ni kan? dia kecil Ya, je tu. betul. Nak kata pakai jari kelingking macam Besar ni. sangat. Besar sangat. Mungkin kalau ada dekat depan ni putik kapas ke cikgu? Betul, pandai Mira. putik Okey, kapas. cantik kan? Cantik. Mudah sahaja. Benda yang kita memang rasanya semua rumah ada. Okey, kita memang mesti ada punyalah. Jadi, sediakan je warna air, cap sahaja. Okey, tapi saya tengok untuk lukisan tu pula pokoknya ataupun daunnya menggunakan putik kapas tapi dia punya dahan dia cikgu lukis. Ya, warna sahaja. Lukis dan warna sahaja. Nak chop pun boleh juga, tak ada masalah. Kita boleh tengok apa yang sesuai untuk kita chop. Okey. Jadi Mira boleh tengok yang lain pula apa yang sesuai untuk kita ni. Untuk kita hasilkan. Yang di depan ni depan ni gambar apa tu? Cuba tengok gambar apa Mira? Kita tengok sikit. Kalau kamera boleh zoom sikit gambar apa kita nak tengok. Ini gambar, sekejap saya alihkan sikit cikgu. Tengok gambar apa? Saya tak nampak pula saya kan. Gambar apa tu cikgu? Gambar apa tu? Gambar pokok apa tu? Bunga apa tu? Cuba tengok. Gambar bunga apa? Gambar apa tu? Sekejap. Itu ialah gambar bunga. Ada 3 bunga. Okey, saya tahu ini mesti guna bawang. Tak bukan bawang, lemon. Betul, pandai. Lemon cikgu ni. Gunakan lemon, okey. Dia punya daun tu. Daun tu menggunakan daun ya, semula betul, jadi. memang. Alam semula jadi. Dia punya. Seterusnya. Dia punya dahan dia cikgu. Ya. Dahan ada dia. juga dekat depan ni. Dekat depan ni. Saya dah tahu. Cikgu gunakan tali. Betul, pandai Mira. Mudah sahaja kan? Apa sahaja yang kita chop, apa sahaja yang terhasil yang ada di sekeliling kita. Okey, baik. Itu dia. Jadi cikgu, kita berhenti berehat seketika.
Kita berhenti berehat seketika sebab lepas ni baru cikgu nak tunjukkan pula macam mana cara yang sebenar kita nak chop ni kan. Kita nak chop dia semua ni macam mana cara yang sebenarnya. Kita nak lukis pakai pensel dulu ke kan? Ke tak payah, terus je jalan je kan. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Okey cikgu, kita dah tahu dah bahan-bahan yang kita nak perlukan. Sekarang ni ada watercolour pula dekat depan ni. Betul. Ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan capan. Okey. Okey. Benda paling utama ialah warna air. Okey, kita perlukan warna air, berus lukisan, sedikit air. Okey. Untuk capan yang kita akan hasilkan, kita akan gabungkan alam semula jadi dengan objek ciptaan manusia. Okey. Untuk alam semula jadi, kita akan gunakan daun. Okey, kita akan gunakan daun. Okey, daun. Untuk buat ciptaan manusia, kita akan, yang ini paling penting ni sebab kita nak buat Bunga kebun tulip. bunga tulip. Ya, betul. Kita akan gunakan apa tu Mira? Garfu. Okey, kita akan gunakan garfu dan juga tali. Tali. Ya, Penting betul. tali ni. Okey, yang ni saya nak ingatkan. Okey, yang ni penting bila kita lakukan aktiviti capai, jangan gunakan terlalu banyak air. Bila guna banyak air, dia tak jadi Mira. Dia macam leleh-leleh, jadi macam comot. Jadi kita gunakan air secukupnya. Jangan terlalu banyak, ya? Ya, betul. Kalau sikit sangat, tak jadi juga? Tak jadi juga. Bila warna itu kering, kita warnakan, tak jadi juga. Jadi sikit-sikit je. Okey. Jadi, kalau macam bila cikgu sebut tadi kan, terlalu banyak guna air, ada yang terlalu sikit kan? Ada jadi ke cikgu, anak-anak murid cikgu ada pernah Ada buat Mira, macam tu? kadang-kadang dia cap contohnya kita cap tapak tangan, dia sapu, meleleh-leleh, jadi tak jadi. Kan? Mana yang terlebih kreatif tu, dia sapu saja, dia bukan cap dekat kertas, dia cap dekat muka kawan. Itulah gelagat anak murid tahun 1. Betul. Di luar jangka kadang-kadang. Terlalu kreatif. Ya, betul. Kat muka kawan jadi. Okey, dan ini bahan-bahan yang kita perlukan cikgu. Ya. Kita perlu pakai sarung tangan ke? Saya dah pakai siap-siap ni? Betul. Kita boleh pakai sarung tangan. Okey. Bila kita buat aktiviti melibatkan warna air, paling utama jaga kebersihan. Betul. Okey. Baik, saya dah ada saya punya. Okey, Mira, kita nak buat capan kebun bunga tulip. Okey. Kita boleh rancang susunan yang kita inginkan. Okey, susunan yang macam mana Mira nak buat. Okey, kita akan mulakan dengan kita nak cap apa ni Mira? Tali. Tali. Nak jadikan apa tali ni? Tali kita nak jadikan batang dia cikgu. Ya, betul. Okey, mudah sahaja. Mira pilih, Mira nak warna apa? Saya saya nak ambil warna coklat lah cikgu. Okey, Mira nak warna coklat. Mudah sahaja. Okey. Okey, ambil berus. Kemudian kita colourkan dia. Ya, betul. Okey, ambil sahaja satu berus. Kemudian kita warnakan. Okey. Ini saya punya tadi, saya warnakan dia. Warnakan sahaja. Warna penuh pada cikgu kan? tali, ya. Warnakan permukaan yang kita nak cap. Okey. Bila dah warna, kemudian kita tekankan sahaja. Kita cap sahaja. Okey. Boleh Mira? Mudah sahaja. Okey, mudah je cikgu. Cikgu, kalau tali ni kan cikgu, tak kisah apa-apa jenis tali lah. Ya, betul. Kan ada saiz-saiz dia. Kita tengok ikut kesesuaian. Kalau macam ni, macam sesuai lah ni. Tak terlalu besar, tak ya, terlalu betul. kecil kan Tak cikgu? terlalu besar, tak terlalu kecil. Okey. Baik. Okey, boleh Mira? Boleh. Okey, kemudian cap sahaja. Saya cap cikgu Okey. Wah, nervous Cap pula Mira. saya. Teruja Okey, kita cap, kita tengok mana kita nak letak. Berapa banyak bunga tulip yang kita nak ada. Perlu tekan ke cikgu? Ya, betul. Tekan sedikit.
Okey, perlu tekan sikit. Ya. Okey. Cikgu, saya nak tanya juga pada cikgu, selain daripada kita gunakan tali sebagai batang ataupun dahan pokok, ada lagi tak kegunaan lain yang kita boleh jadikan? Bahan lain Ada tali ni yang kita boleh guna? Kita boleh chop juga, Mira. Walaupun bunga tulip ni kita pakai garpu kan, kita boleh pusingkan dia. Kita boleh pusingkan dia, bentukkan dia, kemudian kita chop. Dia boleh jadi bunga lain walaupun dengan hanya tali sahaja. Okey. Okey. Nah, Boleh teruskan. Saya punya macam tak jadi, cikgu. Saya rasa mesti sebab banyak air ni. Tak adalah, jadi tu. Oh, jadi kan? Cantik, jangan risau, Mira. Okey, Mira buat sahaja untuk tangkai bunga tulip ni. Okey. Mira boleh tekan. Baik. Okey. Perlu berhati-hati ke cikgu buat ni? Macam kena... Sebenarnya kan budak hati-hati. tahun 1, dia orang suka explore benda tu. Betul. Okey, kalau tak comot tu bukan tahun 1 yang ada. Kan, dia punya teruja tu setiap kali cikgu seni datang, dia macam tak sabar-sabar. Dia rasa macam cikgu tu nak buat magic dekat dia. Itulah keistimewaan pendidikan seni visual. Betul. Terutamanya untuk murid tahun 1. Ya, dan ini semua menggunakan pergerakan kalau menggunting, Ya, betul. kita warna semua Sangat pergerakan. bagus untuk motor halus. Okey, kemahiran motor halus. Yang tu yang ramai parent tak sedar tu, ibu ayah kena kena peka. Bila kita banyak lakukan aktiviti yang menggunakan tangan, pergerakan tangan, ia sangat membantu kemahiran motor halus anak. Jadi dia akan tingkatkan sebenarnya IQ anak. Kita nampak macam tak ada apa-apa kan? Kita buat ni kan, tapi sebenarnya sangat elok untuk kemahiran motor halus anak. Okey. Baik, jadi ini kita dah buat batang pokok. Okey. Dan Seterusnya kita nak buat daun dia. Daun kita dia, cap daun dia. kita buat. Okey. Okey, Saya pilih warna hijau. warna Mira. hijau. Ini saya Sama ambil ni. okey. Saya ambil ni sama. Okey. Kemudian kita Kita warnakan galih je lah. sahaja pada daun. Sama juga, proses yang sama. Warnakan sahaja. Kemudian kita cap. Okey. Okey. Jadi Mira. Saya buat. Macam cikgu kata, air jangan banyak sangat. Ya, jangan banyak sangat. Okey. Saya ambil sikit. Cikgu, saya nak tanya, kalau macam ni kan cikgu, adakah apa-apa langkah keselamatan yang cikgu akan titik beratkan untuk murid-murid, macam dari segi menggunting ke, guna pisau yang tu ke? selalunya kita memang pesan tolong guna hati-hati. Okey, kalau di rumah saya memang suka ingatkan ibu ayah untuk temankan anak dengan pengawasan supaya tak ada kecederaan yang berlaku. Betul. Okey. Ini saya punya pokok. Okey. Chop dia. Chop saja. Macam cikgu kata, yang paling penting sekali jangan ubah. Ya, betul. Jangan kita gunting pula Ya, betul. daun ni. Imej yang terhasil bergantung sepenuhnya pada objek yang kita gunakan. Cantiknya Mira, daun Mira. Wah, cantik ke cikgu? Cantik. Okey. Baik. Ini semua kita guna bahan buatan manusia kan cikgu? Ya, betul. Semua yang kita gunakan sekarang ni. Okay. Kalau kita gunakan daun yang asli? Boleh, tak ada masalah Mira. Ni tapi kita yang pilih tadi kan, ada je. Ni boleh, ni Mira boleh pilih daun mana yang Mira nak guna. Okey. Kalau daun asli ni itu dah termasuk dalam Alam semula jadi, penggunaan alam semula jadi. Okey. Kalau macam ni kan cikgu, yang kita buat cap-cap semua ni kan, adakah teknik yang kita panggil dalam seni? Maksud Mira? Istilah seni macam teknik apa yang kita gunakan ke? Ataupun inilah teknik capan tu? Ya, betul. Inilah teknik capan. Dia mengecap. Capan ialah mengecap. Okey, nampak ni dia cakap tadi kan, mengecap sesuatu objek yang berjalinan. Ni ada jalinan, so kita cap sahaja. Sampai dia terhasil pada permukaan yang lain. Okey. Baik. Ini saya kena cap-cap dia lah. Ni kalau saya macam tiba-tiba kan macam ni kan cikgu, daun saya ni hilang pula Tak apa, bawah Mira, tu. tak apa. Geram, nak ambil berus. Boleh cikgu nak Boleh. tacap? Boleh ke cikgu? Boleh, tak apa. Oh, kalau dalam teknik yang sebenar pun boleh? Sepatutnya tak perlu. Sebab itulah dia kan, yang terhasil. Maksudnya tak semestinya sempurna seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang kita tekan, tapi tak habis kita tekan. Itulah sebab tu, walaupun kita pakai pokok daun yang sama, tapi berbeza-beza kan. Ada kadang-kadang kita tekan sikit, ada yang kita tekan banyak, jadi dia jadi lain. Oh, macam tu. Jadi tak payahlah kita guna berus ya. Nanti lari kita punya konsep kita. Okey. Tangkai dah ada, daun dah ada. Okey. Seterusnya kita nak buat
Bunga dia? Ya, bunga. Bunga senang sahaja. Ini rasanya dekat rumah semua ada. Betul. Okey, garpu. Okey, Mira nak pilih warna apa, Mira? Bunga saya, cikgu ambil warna pink kan? Sa'a. Kalau cikgu ambil warna pink, saya nak ambil warna kuning lah cikgu. Boleh. Okey, saya ambil Okey, kuning. Mira boleh ambil yang baru, brus yang baru. Okey. Okey, sama sahaja. Warnakan sahaja. Okey, yang ni kita warnakan dekat belakang dia. Oh, kat belakang garpu Ya, belakang garpu kita nak tekan dia. Okey. Okey. Saya boleh guna ni kain cikgu? Boleh. Kita lap. Okey, kemudian kita tekan. Oh, macam tu teknik dia. Nampak? Oh. Kalau rasa ada banyak lagi, kita teruskan je tekan. Okey. Dan warna air ni kan cikgu, perlu ke kalau kita letak dia dalam pelet? Pelet tuang Boleh, sikit-sikit? boleh juga. Boleh juga ikut. Saya lebih suka macam ni. Lebih mudah. Dia lebih cikgu. mudah. Tak ada tumpah-tumpah. Betul? Okey. Ini saya punya. Kita ulang capan ni sebab kita dah rancang kan? Kita akan hasilkan corak terancang. Okey, maksudnya kita dah tahu dekat mana susunan yang kita dah letak. Kalau kita tak rancang, kita main cap-cap saja. Okey? betul. Apa saja kita cap saja. Nanti Tapi jadi tak cantik tak lah. jadi, betul, jadi tak cantik. Tapi untuk kebun bunga tulip, Mira dah boleh tahu dah dekat mana Mira nak cap. Betul. Tadi kan cikgu kata kan cikgu boleh guna tali juga nak buat Betul. bunga tulip ni. Ini kalau kita guna garpu ni. Betul. Tapi kalau kita nak buat guna tali, kita nak buat macam mana cikgu? Ada teknik ke tak? Kita kena potong satu-satu untuk tampal. Sebab tu kita kena guna kita kena pilih objek yang sesuai bila kita hasilkan capan ni. Jadi untuk bunga tulip memang paling sesuai kita guna garpu. Okey, kalau bunga lain bolehlah kalau Betul, kita nak macam guna tadi saya buat kan. Ada saya buat pakai lemon kan. Kita jadi bunga lain. Kalau Mira boleh nampak dekat depan tu ada saya pakai bendi. Ada contoh pakai bendi kan. Pun jadi bunga juga tapi dia jadi bunga lain. Okey. Kalau yang dekat abang-abang yang cikgu bawa tadi tu kita tak gunakan. Sebab kita punya ni kebun bunga tulip. Tapi kalau Mira nak cuba boleh juga Mira. Boleh ke cikgu? Boleh. Kalau Kalau saya Mira nak ni kita Mira explore. nak, boleh. Mira kalau nak sapu pada peria. Okey, pada lemon Okey. dan juga pada batang sawi. Batang sawi. Okey. Saya ada peria. Saya sapu sikit. Saya nak letak warna pink pula kat peria Boleh, saya. silakan Mira. Okey. Kalau macam ni, kita kena sapu dia dekat permukaan. Betul. Dalam dia kan cikgu? Ya betul. Seluruh permukaan kemudian kita cap sahaja. Okey. Jangan dekat kulit dia pula. Tak jadi. Dekat dalam ni, kita sapu dia semua. Okey. Selalu kan cikgu, anak-anak murid cikgu kalau buat aktiviti ni kan, mereka suka hasilkan corak apa? Bunga ke Selalunya apa macam-macam? yang cikgu dah rancang, mereka ikut sahaja. Oh. Seronoknya kita ajar seni tahun 1 ni, kita masuk sahaja kelas, murid dah teruja tengok kita. Betul. Sebab dia dah tahu dah, cikgu nak buat apa agaknya. Dah tak sabar-sabar nak tengok apa aktiviti seterusnya. Macam saya kan, saya dah cap ni kan cikgu. Okey. Tak Nanti jadi, Mira, tak jadi sekali. Kenapa tak jadi? Kali kedua, tekan lagi tak jadi. boleh. Boleh jugalah. Boleh. Okey, saya punya 2 bunga. Sudah siap. Cantik Mira. Boleh cuba yang lain pula. Boleh cuba yang lain Ya. pula. Kita cuba batang sawi pula. Okey, boleh? Mira boleh sekalikan dia. Mira Oh. tukar, kemudian Mira warnakan. Kita tengok apa hasil dia. Ni okey. Semua berbeza-beza kan Mira kan? Guna batang Objek sawi. yang kita gunakan berbeza, hasilnya juga akan berbeza. Okey, saya letak macam ni. Boleh, sapukan sahaja. Okey, kita sapu kat belakang ni. Saya nak letak dekat mana saya nak sapu dekat... Saya sapu nak letak warna apa cikgu? Saya nak letak warna biru lah. Boleh. Warna biru pula saya nak letak. Okey, ini batang sawi. Kita kena sapu dekat dalam dia. Okey. Baik. Mungkin murid-murid cikgu sekarang ni dah PDPR, mereka buat aktiviti ni dekat rumah kurang excited sikit lah kalau tak ada kawan-kawan kan. Betul. Selalu mengusik. Betul. Ni buat sendiri saja. Tapi tak Kurang apalah. sikit kan dia punya perasaan gembira tu, teruja tu. Tak boleh kacau kawan. Wah, cikgu punya dah siap. Cantiknya bunga tulip cikgu. Saya ni kebun bunga tulip, bunga Campur dengan bunga lain bunga tu. matahari Ya. semua ada. Okey. Saya letak sikit warna biru pula. Okey.
Lepas ni Mira boleh cuba dekat lemon Boleh. Okey. Cikgu, apa yang dimasukkan dengan bahan konvensional dan juga bahan gantian tu, cikgu? Bahan konvensional. Maksud Mira macam mana ya? Bahan konvensional, bahan yang telah diolah. Bahan yang telah diolah untuk kita jadikan capan. Betul. Okey. Bahan jadian kita olah benda itulah maksudnya. Okey. Saya letak dia dekat sini. Tak jadi. Cikgu, saya punya ni betul ke cara saya Betul, cat ni? sebab dia punya batang tu memang macam tu. Jadi lain-lain dia punya ni. Okey, Mira tekan keseluruhan dia. Cantiklah Mira. Saya letak macam tu. Ni macam seolah-olah langit lah. Warna biru. Aktif. Ini seram pula tengok saya punya kebun bunga ni, cikgu. Mungkin apa Mira, seterusnya kita cuba dekat lemon pula. Okey, last saya guna lemon, cikgu. Lemon. Kita nak buat bentuk apa dengan lemon ni? Saya letak warna boleh jadi matahari Mira. Kan? Tadi Mira kata macam awan. Jadi so buat dekat atas, buat separuh jadi warna matahari. orange Boleh sesuai? Okey, saya letak kat sini sekejap. Selain daripada ni, ada juga kita boleh guna kentang. Betul. Cikgu. Apa sahaja bahan yang kita rasa ada jalinan, kita boleh gunakan dekat rumah. Kita tengok kat rumah ada bawang, kita potong saja bawang, kita jadikan capan. Betul. Kita tengok ada kentang, kita boleh hasilkan capan juga ikut kentang. Senang cerita, pergi je dapur, kita tengok apa yang ada dekat rumah dan kita boleh hasilkan. Betul. Apa sahaja teknik capan. Tapi itulah kalau guna bawang ni kan menangis lah buat. Sedihnya sebab Mira dia nampak agak tak pedih. saya punya apron? Saya cap dengan bawang ni. Wah, Dekat rumah, cantiknya. okey, dekat rumah. Saya potong saja bawang tu. Saya cap dengan anak saya. Memori kan dengan anak-anak. Okey, kita buat benda yang menyeronokkan. Okey. Itu baik, itu cikgu guna bawang. Okey, Ini Mira guna lemon. Kita tengok macam mana. Kalau macam cikgu dekat atas apron, dia kan kain kan. Yeah. Jadi kita nak keringkan dia hanya perlu macam mana, cikgu? Biarkan sahaja. Sebab saya tak guna banyak air. Jadi sebenarnya dalam pada kita warnakan yang lain tu, yang bawah tu dah kering dah pun. Jadi sekejap sahaja. Sebab air tak banyak. Okey, ini saya punya lemon saya. Kesian lemon ni. Tak boleh makan dia lah lepas ni. Ya, betul. Tapi tak apa, untuk ilmu seni kan. Jadi kita letak dia dekat sini. Lepas ni mak ayah dah boleh tahu dah. Kalau barang kat rumah dia hilang, barang dekat dapur dia hilang, mesti sebab anak-anak dia tengok Didik TV. Mungkin lepas ni mereka boleh cap dekat beg sekolah pula Ya, ke betul. kan? Pencil case ke? Ya. Okey. Kalau tak ada bahan, senang sahaja. Tapak tangan kita pun boleh kita jadikan corak. Ya, warnakan sahaja kemudian cap sahaja. Lebih mudah. Okey, betul. Okey, baik. Dan ini saya punya, berdebar pula nak tunjuk. Cikgu punya cantik. Cikgu punya bunga tulip. Semua warna pink. Saya punya bunga Campur-campur. Campur-campur. Itu cikgu punya. Okey. Dan ini saya punya. Okey, sini ada elemen langit. Ya. Ini kita menggunakan bunga Holland kita tadi. Ini kita gunakan kita punya tali kan, cikgu? Betul. Ini dah daun. Dan ini dah lemon kita. Lemon. Buat peria tadi kan? Peria Betul. saya gunakan sebagai langit saya. Betul. Langit saya yang sekumpal dia dekat situ. Kita dah rancang. Ini namanya corak terancang. Kita dah tahu apa yang kita nak buat. Okey, bahan yang ada, kemudian kita fikir apa yang kita nak buat. Betul tu. Baik, dan ini saya punya bahan-bahan lah. Dan macam cikgu kata, bahan-bahan ni pun terpulang pada kita sama ada nak guna yang semula jadi. Ya, ataupun objek buatan manusia. Objek buatan manusia. Mungkin lepas ni saya ada rumput kan. Saya Boleh tambah sahaja. letak rumput dekat bawah-bawah ni. Ya, betul. Okey, selesai kita punya lukisan kita pada hari ini. Jadi mungkin ada sedikit tips daripada cikgu kepada mereka di rumah kalau mereka nak buat ni kan. Yang macam jenis yang tak suka comot, jenis yang tak tahu, murid tak tahu macam mana. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada mereka cara yang senangnya. Macam mana kita nak cakap cara yang senang? Sebab saya rasa memang dah senang dah cara ni, Mira. Ambil sahaja bahan yang ada, kita warnakan sahaja, kemudian kita cap. Apa sahaja bahan yang kita nampak di sekeliling kita cap sahaja, Mira. Kalau rasa tak comot tu bukan seni namanya, Mira. Betul. Betul? Kita explore benda tu sangat bagus untuk kemahiran motor halus kita. Baik, itu dia. Okey, saya dah siap saya punya kebun bunga. Cikgu pun dah siap kebun bunga, cikgu. Kita berhenti berehat sekejap lah, cikgu. Lepas ni saya nak buat kumbang pula dekat pokok bunga saya ni. Jadi jangan ke mana, kita kembali selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Saya punya lukisan dah kering. Jadi mungkin lepas ni saya boleh framekan cikgu. Betul? Boleh frame saya punya taman Buat bunga. kenang-kenangan. Betul, macam cikgu buat sekarang ni yang kat sini cikgu ini cikgu tampalkan dekat frame. Bingkaikan. Kita boleh letaklah hasil anak kita, hasil kerja anak kita dekat dalam bilik ke. Betul. Bila kita tengok, kita teringat memori kita buat, aktiviti kita. Betul tu cikgu. Okey cikgu, di segmen yang terakhir ni mungkin ada sedikit recap lah ataupun rumusan daripada cikgu daripada awal yang kita belajar tadi, daripada segi teknik yang kita gunakan, jalinan ada 2 jenis. Silakan cikgu. Okey, bila kita hasilkan capan, kita kena ingat unsur seni. Okey, ada 2 jalinan, iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh. Senang sahaja nak ingat, jalinan tampak kita hanya boleh nampak ada garisan tu, ada garisan ni, ada bentuk tu, ada bentuk ni, tapi bila kita pegang tak dapat rasa. Tapi kalau jalinan sentuh, kita nampak, kita pegang dan kita boleh rasa sebab dia bersifat 3 dimensi. Okey. Dan bila kita hasilkan capan, kita akan buat corak terancang sebab kita dah tahu dah corak apa yang kita nak buat. Okey, itu antara unsur seni yang kita perlu tekankan bila kita hasilkan capan. Okey. Dan juga bahan-bahan yang digunakan pun ada 2 jenis juga? Ya, betul. Bahan alam semula jadi dan juga bahan buatan manusia. Okey, alam semula jadi kita boleh tengok sekeliling kita apa sahaja yang mempunyai jalinan dan kita boleh hasilkan capan. Okey, daun, bendi, lemon, apa lagi Mira? Tapak tangan. Ya, betul. Apa sahaja yang ada kat sekeliling kita, kita memang kalau kita rasa tu ada jalinan, kita memang boleh hasilkan capan. Okey. Untuk buatan manusia, kita boleh tengok juga apa yang kita pakai. Okey, kita pakai kasut, dekat tapak kasut kita boleh cap. Okey, apa yang kita nampak? Nampak ada botol air, bawah ni pun kita boleh Mira. Boleh cap juga. Ya, betul. Warnakan saja air, kemudian kita chop. Okey. Kalau kita tengok dekat dapur, apa lagi yang kita boleh guna? Garpu, sudu, berus, okey, sponge basuh pinggan tu, semua kita boleh buat untuk hasilkan capan. Jangan guna yang tajam sudah. Ya, betul. Keselamatan diri perlu diutamakan. Betul. Jangan guna gunting ke pisau, bahaya tu kan. Guna yang tak mencederakan diri sendiri dan orang lain. Okey cikgu, yang dekat depan ni pula, ini saya nampak yang dekat hujung tu macam cikgu kata tapak tangan tu cikgu. Ya, betul. Selain daripada kertas, kita boleh hasilkan capan dekat banyak permukaan lain yang sesuai. Okey, misal contohnya ni beg. Okey, beg kan? Daripada kita biarkan dia kosong sahaja, kita boleh sapukan sahaja warna pada tapak tangan kita, kemudian kita cap. Okey, bila anak murid kita pakai, seronoknya bila orang tanya, ni tapak tangan siapa? Sayalah buat. Okey, jadi semua teruja bila kita tengok pandainya. Okey, hanya menggunakan tapak tangan sahaja dan juga warna air. Dan ini cara nak prosesnya tetap sama juga. Cap dia pun sama juga. Sama juga. Sapukan sahaja warna air pada tapak tangan kita, kemudian kita cap, pilih warna yang sesuai. Okey, so ada yang risau macam kalau atas beg ke takut dia akan pudar ke, tak cikgu Tak kena ada. air hilang ke? InsyaAllah. Jadi tengok macam ni kan, dah lama dah ni, tapi okey sahaja. Okey, baik-baik. Ini pula Ini cikgu. pun sama. Apa ni Mira? Oh, ini Tempat kita gantung surat kan? Betul. Okey, tempat gantung surat ni kalau tengok, cuba tengok betul-betul. Okey, daripada kita biarkan kosong, kita cap dia. Saya pakai apa ni Mira? Saya nampak ni, saya tahu cikgu guna lemon. Ya, betul. Ada bawang juga. Ya, betul. Cap sahaja. Cap Okey, saja. kemudian lepas dah cap, daripada kita biarkan kosong, bila ada hasilkan capan, kita gantung sahaja pada tempat yang sesuai. Lebih menarik. Okey, bila kita tengok keliling rumah kita, ini boleh buat capan ni. Kan? Buat apa sahaja yang kita nampak. Jangan sampai mak marah je. Ataupun kita ajak seisi keluarga kita buat aktiviti yang kita boleh kan? Aktiviti bersama. Betul. Saya confirm rumah cikgu banyak karya-karya capan ni seperti yang di sini. Saya tahu mesti cikgu yang buat ni kan cikgu? Ya, betul. Dia aktiviti bersama anak. Kan? Bila lockdown, tak ada nak buat apa dekat rumah, kita buat aktiviti sihat. Daripada kita biarkan anak kita main handphone semata-mata, kita buat aktiviti sihat. Ni antaranya capan lah. Okey, macam saya cakap tadi, dia akan tingkatkan kemahiran motor halus. Okey, kemahiran motor halus. Jadi benda tu merangsang anak punya minda juga. Berkembang, lebih berkembang. Kalau kita pegang phone, dia diam, dia statik je. Betul. Tapi bila kita explore, tangan kita buka, pergerakan tu semua sangat membantu. Betul. Okey, macam ni kan, daripada kita biarkan kosong, kita boleh tengok. Okey, pakai daun je Mira. Ya. Kan? Pakai lemon, pakai bawang, kemudian kita cap sahaja.
Okey, kalau yang ini warna putih ni cikgu pakai warna apa? Sama juga. Warna putih lah. Warna air, warna putih, cap sahaja. Kemudian yang ni daun kan, saya ni kan sahaja. Okey, baik, itu dia. Dan samalah juga dengan yang lain juga pun Ya, sama betul. juga. Macam cikgu kata bila kita dah siap, kita boleh je framekan, tak ada Ya, masalah. Dekat frame ni pun boleh cap lagi. Betul, Tapi boleh. frame ni. Ikut kreativiti kan. Okey, yang ni saya gantungkan. Okey, yang ni saya gantungkan, boleh jadi hiasan. Okey, betul tu. Okey, mungkin ada sedikit nasihat cikgu kepada murid-murid, cikgu dah nasihatkan dah daripada aspek keselamatannya macam mana, jaga diri, jangan guna bahan yang tajam, jangan usik kawan, jangan cap di tempat yang tak sepatutnya dan lain-lain kan. Tapi mungkin ada sedikit nasihat cikgu kepada ibu bapa di luar sana yang macam tak kasih anak mereka explore ni, takut comot, takut kotor dan sebagainya. Mungkin sebagai seorang ibu juga cikgu. Okey, yang saya perasan lah bila PDPR, bila subjek pendidikan seni visual, Okey. mak ayah macam tak payahlah, macam tak penting. Dia hanya pentingkan subjek teras sahaja. Sebenarnya ibu ayah kena tukar pemikiran. Betul. Subjek seni ni kita nampak macam comot kan, tapi kemahiran motor halus sangat bagus untuk anak. Selain daripada itu, kalau kita perasan, masa kita buat aktiviti seni, Okey. kita titik beratkan kebersihan. Kita pesan dekat anak kita untuk teliti buat kerja, untuk fokus. Banyak nilai-nilai murni yang kita terapkan sepanjang proses menghasilkan seni. Jadi saya harap sangat ibu ayah boleh tukar cara berfikir. Betul. Untuk biarkan anak-anak explore cara apa sahaja untuk kita buatkan seni. Betul tu. Macam cikgu kata lah kan, walaupun dia seni juga pun, itu pun merupakan salah satu ilmu juga. Dan Ya, betul. Ilmu seni ni pun sangat bagus untuk ditunjukkan ataupun ajar kepada anak-anak sebagai asas kepada mereka lah kan. Betul, Terutama betul, sekali Mira. murid-murid darjah 1 ni Betul. kan. Sebagai asas mereka kenal warna, tahu Betul. proses macam mana kan Betul. cikgu. Baik, itu dia perkongsian daripada cikgu selama 1 jam hari ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu Yusliza atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih. Sama, Mira. Terima kasih juga kepada anda yang menonton sampai ke penghujungnya. Jangan lepas ni dekat dinding pun dia cap pakai tapak tangan dia. Itu memang kena marah. Kan? Kena letak dekat kertas lukisan sahaja ataupun tempat lain lah kan. Seperti bag, apron dan lain-lain. Okey, kita jumpa lagi di lain waktu pula. Paling penting sekali jaga diri, jaga keselamatan, lindung diri, lindung semua. Jangan pergi keluar kalau tak ada urusan penting. Ingat kita masih lagi belum menang. Selalu jaga diri dan terus menonton Mahir di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu.